wabarakatuh. Salam pertemuan sekali lagi bersama saya Muhammad Khair Anwar bin Muhammad Wafa, Mudir Mahat Tahfiz Ad-Dirasah, dalam siri yang keempat membincang tentang sihat dengan syariat. Dalam kuliah sebelum ini kita telah pun melihat tumpuan kita adalah pada rahsia syahadah yang merupakan sumber kekuatan yang pertama kerana datangnya daripada dua sumber, iaitu sumber cahaya dan bunyi. Melalui syahadah adanya pada niat, kita tengok amalan dia untuk kita mencapai kekuatan tadi ialah melalui hati, yang adanya niat. Dengan niat itu datangnya bunyi, gema, cahaya, iaitu fokus, dan kita melafazkan juga dengan tenaga bunyi, mengucap dua kalimah syahadah kita lafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi untuk memperkukuhkan nilai kekuatan pada syahadah ini, maka amalannya ialah pertama dengan niat. Kita dah huraikan semalam. Niat pun sebenarnya datang daripada sebutan di hati, suara hati. Suara itu bunyi. Walaupun tidak terlafaz pada mulut, tetapi datangnya dengan suara yang bersifat subsonik, daripada dalam. Dan kemudian ada juga cahaya, iaitu fokus. Itu yang kita cover dalam kuliah sesi yang ketiga. Pada hari ini, amalan yang kedua yang perlu kita lakukan untuk memperkukuhkan nilai syahadah, nilai pergantungan kepada Allah Ta'ala sebagai sumber kekuatan yang utama, kan? Allah itu sumber segala kekuatan, sebagaimana yang pernah saya sebutkan dulu, la haula wala quwwata illa billah. Maknanya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Jadi sumber kekuatan seluruhnya datang daripada Allah. La haula, tiada daya, quwwata, tiada kekuatan kuat melainkan dengan Allah. Jadi sebab itu pergantungan kepada Allah dengan fokus, dengan mengucap pengakuan, maka akan datang kekuatan. Jadi amalan yang kedua ialah dengan adanya nilai tazkirah. Tazkirah ni apa? Tazkirah ni dalam bahasa biasa maknanya peringatan. Tazkirah maknanya peringatan. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra tu mana tazkirah ni daripada perkataan zikir. Zikir, mana zikir, mengingat. Jadi sebenarnya tazkirah ni apa? Iaitu Al-Quran. Jadi untuk memperkukuhkan kekuatan tenaga elektron, yang mana tenaga itu datang dalam dua bentuk, iaitu cahaya dan bunyi, kan? Maka amalan yang kedua yang perlu dilakukan ialah dengan tazkirah, iaitu membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri adalah bunyi dan juga cahaya. Kerana kita nak membaca Quran, kita kena melafazkannya. Maka datanglah ilmu, contohnya ilmu makhraj huruf. Dalam Quran kita belajar ilmu sifat huruf. Dalam Quran kita belajar tentang suara. Maka itu semua adalah berkaitan dengan bunyi. Bahkan Quran itu adalah nur, Nur apa tu? Cahaya Allah, cahaya
dikurniakan oleh Allah. Ya, dalam tafsiran Quran surah An-Nur itu ya cahaya merujuk kepada Al-Quran. Ya. Nah, jadi sebab itu Quran itu sendiri adalah bunyi dan juga cahaya yang sudah pasti akan membekalkan apa? Elektron. Ya, elektron ataupun tenaga. Ya, tenaga. Jadi sebab itu kita disuruh untuk sentiasa membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran itu sendiri dalam 30 juzuk. Dan Allah ciptakan kita dalam satu bulan ada 30 hari. Ini bukan koinsiden, ya, bukan tak sengaja, tetapi sememangnya Allah dah mengatur untuk kita maintain kekuatan tubuh kita dalam masa satu bulan. Maka dengan menghabiskan satu juzuk satu hari, kita akan memperoleh kekuatan tenaga untuk sebulan itu secara konsisten. Ya. Sebaiknya sebulan satu hari satu juzuk. Maka 30 hari 30 juzuk. Ya. Tetapi maklumlah ya, kita ni orang yang lemah, yang banyak dikelilingi hasutan syaitan nafsu, ya. Maka usahalah sedaya mungkin. Tak mampu 31 juzuk satu hari, baca setengah juzuk. Ya, kalau tak mampu kita bacalah satu muka satu hari. Itu paling tidaklah. Ya, satu muka satu hari pun maknanya dalam 2 tahun baru kita khatam. Ya. Sebab satu muka surat satu Quran ada 4 muka surat kan. So kita 1 tahun ada 365 hari. Jadi kurang lebih 1 tahun setengah lah kita akan ya habis. Ya, 1,5 tahun. Tapi itulah makna power dia rendahlah sikit. Ya, ibarat kata kalau kita punya charger tu 2M ya, ataupun kalau baca satu juzuk satu hari macam charger 20M. Ya. Satu hari macam 1M lah, 1M. Sebab satu hari satu lay kan. Satu juzuk ada 20 muka surat. Ya, satu juzuk ada 20 muka surat bersamaan dengan 10 helai. Ya. So kalau kita baca satu hari satu muka surat, ya, satu muka surat macam 1M lah. Tapi kalau kita baca 20 muka surat, satu juzuk, macam kita charging tubuh kita dengan 20M. 20M. Mana kuat lah. Kan, kalau kita tahu bateri kereta kan. Bateri kereta tu, ya, kalau bateri kereta tu 20M, so kita charge dalam masa satu hari dah penuh. Kan? Tapi kalau kita charge dengan 1M, mungkin 20 hari baru penuh. Macam itulah ya. Ceritanya bahawa kekuatan pada tazkirah ataupun Al-Quran sebenarnya adalah suatu proses untuk meningkatkan kekuatan tenaga tubuh kita kerana dia datang dalam bentuk bunyi dan cahaya. Okey? Baik, kemudian kita lihat pula amalan yang ketiga. Ya, amalan yang ketiga. Sebelum itu kita lihat, ya, Quran lagi ya. 30 juzuk, 30 hari. Ya, dalam Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Kalau kita belajar ilmu kimia, siapa pernah ingat dulu masa belajar di sekolah dulu kan ada dipanggil jadual berkala, ya. Jadual berkala, jadual logam, bukan logam, separa logam, ya, kalau pernah ingatlah.
Siapa belajar SPM tu, ya. Menurut pengkaji-pengkaji dalam bidang kimia mendapati bahawa jumlah unsur kira kotak ni 1, 2, 3 dan seterusnya disepakati oleh ahli-ahli kimia bahawa jumlah unsur alam ada 114. Nampak tak? Hidrogen, oksigen, ya, fosforus dan sebagainya, semua kotak-kotak ni disepakati oleh ahli sains ada 114. Maka surah dalam Quran 114. Ini apa? Koinsiden ke apa? Tidak, sebenarnya bukan kebetulan. Dengan arti kata, sesiapa yang membaca 114 surah, dia akan menyeimbangkan 114 unsur dalam tubuh kita. Ya. Sebab 114 unsur adalah unsur bumi, kan? Unsur yang terkandung di dalam bumi. Kita ni manusia asalnya daripada mana? Daripada bumi. Mak kita siapa? Mak kita bumi. Sebab tu kita panggil Mother Earth, kan? Bumi itulah mak kita yang sebenar, kerana Allah mengambil 7 bahagian, ada setengah 12 bahagian bumi untuk membentuk Nabi Adam. Bermaksud seluruh bahagian bumi itu, segala unsurnya yang 114 unsur, bahan logam, separa logam dan bukan logam, ada di dalam badan kita. Ya. Maka dengan membaca 114 surah akan menyeimbangkan 114 unsur yang ada dalam badan kita, maka itu juga akan menyumbangkan kepada kestabilan tubuh kita yang kita panggil sihat. Ya, kalau bahasa perubatan dipanggil homeostasis, ya, keadaan yang seimbang. Sebab itu kita disarankan untuk membaca Quran 30 juzuk, 114 surah semuanya. Setelah kita baca bacaan Quran seluruhnya, barulah kita memilih bacaan surah-surah pilihan sebagai amalan tambahan. Maknanya amalan basic, kita baca 30 juzuk Quran, 114 surah. Sementara itu untuk peningkatan, ya, dalam hal-hal tertentu, maka kita pilih bacaan surah-surah pilihan. Contohnya kita mengamalkan Yasin, mengamalkan suratul Kahfi, mengamalkan bacaan surah itu dan ini atas maksud yang tertentu. Ya, itu sebagai apa? Suplemen, sebagai tambahan. Tetapi basicnya mesti dengan 30 juzuk, meliputi 114 surah, menyamai 30 hari dalam sebulan, menyamai 114 unsur bumi yang ada di dalam tubuh badan kita. Jadi inilah rahsianya yang kita tak perasan selama ini. Allah menciptakan 114 surah bersamaan 114 unsur alam. Walaupun ada kajian sains mengatakan ada 118, tetapi yang 4 lagi ni masih ada perbincangan, ya, dan masih ada lagi, ya, mana perbincangan yang belum disepakati. Tapi 114 semua sepakat. Ya, jadi ini ceritanya. Begitulah peranannya Al-Quran sebagai salah satu amalan yang akan dapat mempertingkatkan nilai tenaga, ya, nilai tenaga yang akan membawa kepada kesihatan. Kemudian amalan yang ketiga yaitu zikrullah. Ya, tadi tazkirah, yang ketiga ialah zikrullah. Ya. Jadi zikrullah ini kita maklum, zikir mana apa? Sebut, ingat. Ya. Sebut, ingat. Ya, maka ini melibatkan apa tadi? Kalau disebut tenaga tadi ialah melibatkan sebut, ialah bunyi,
Ingat ialah cahaya. Nampak tak? Sebab tu kita sebut, kita melafazkan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kita yang melafazkan zikir, kita ingat dan fokus kepada Allah. Maka fokus dan ingat tu berkaitan dengan cahaya. Nampak tak? Jadi beramal dengan zikir itu adalah salah satu bentuk daripada membentuk kekuatan tenaga. Ingat ya, cahaya dan bunyi adalah sumber tenaga yang Allah kurniakan kepada kita di atas muka bumi ini. Ya. Sebab itu secara ilmu fiziknya lah ya, boleh kita katakan orang-orang yang menjadi wali-wali Allah itu, ya, wali-wali Allah, contohlah ya, secara fizik lah ya, secara fizik, secara ilmu akidahnya, kelebihan kewalian itu datangnya dari Allah. Itu kita kena letak asas akidahnya. Seorang hamba Allah yang sangat taat beramal, maka Allah memilih mereka menjadi kekasihnya yang kita panggil wali. Ya, wali-wali Allah. Dan kita tahu bahawa wali-wali Allah ni kan diberikan apa? Karamah. Salah satu daripada kelebihan wali-wali Allah ni ialah dikurniakan karamah. Karamah ni mana? Kemuliaan. Mana Allah Ta'ala memberikan kepada dia shortcut lah. Ya, shortcut. Mana contohnya nak makan tak payah pergi kedai, tak payah nak beli, contohnya. Ya, dengan dia berdoa aja, contoh, ya, ditakdir Allah datang makanan. Ya, sebagaimana Sayyidatina Maryam, ya, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yang duduk di dalam mihrab beribadah kepada Allah sepenuh hatinya. Di sisinya sentiasa ada buah-buahan yang tak putus-putus sebagai makanan dia. Sehingga Nabi Zakaria pun terkejut. Ya, aina laki hadha, dalam Quran sebut, dari mana datangnya makanan ini wahai Maryam, sedangkan pintu mihrab itu tertutup 24 jam. Tak ada orang boleh hantar makanan. Kunci mihrab hanya ada pada Nabi Zakaria saja. Tetapi Siti Maryam yang beribadah, ya, sepenuh hati, kita gambarkannya sebagai seorang wali Allah, ya, maka rezeki itu datang tanpa perantara, melainkan direct daripada Allah. Nampak tak? Ya. Jadi itulah nak ceritanya, wali-wali Allah ni diberi kelebihan oleh Allah terus kepada mereka sebagai shortcut. Ya, disebabkan mereka telah korbankan masa untuk beribadah kepada Allah, maka urusan dunia yang lain Allah permudahkan baginya. Ya, contohnya katalah Tok Kenali ke, ya, seorang wali yang terkenal di Kelantan, dengan sebab ibadahnya, tumpuannya pada ilmu, tak berkesempatan nak simpan duit, nak cari duit, nak pergi Mekah, Allah beri kepada dia kemudahan, jalan kaki je boleh sampai Mekah. Ya, jalan kaki 10 minit dah sampai Mekah. Maknanya istilah kata bumi itu berlipat. Ya. Itu cerita yang kita dengar, ya. Tapi dari segi pembuktian secara fizik, macam mana? Apabila seorang tu banyak beramal, maka tenaganya meningkat. Nampak tak? Cahaya dan bunyi. Dia banyak zikir. Bila zikir tu tenaga dan bunyi dan cahaya. Ya. Ibarat kata kita orang normal yang sehat, ya, contohnya ada 5 lah. 5 elektron ni ibarat kata 100% lah. Ya. Tapi dengan sebab amalan zikir, baca Quran, maka tenaga tu naik lagi sampai mencapai, contohnya lah, contoh 1000%. Ya. Kalau ingat lagi semasa dalam pembentangan siri 1, dia punya formula asasnya apa? Tenaga mempengaruhi
Tenaga mempengaruhi jasad. Siapa pernah ingat dalam tu boleh simak balik pada siri 1. Tenaga mempengaruhi jasad. Jadi bila tenaga sudah melebihi daripada yang asalnya perlukan 100 kat sini, asalnya kita manusia perlukan sininya 100, tapi kalau dah sampai 1000% kekuatan dia, maka tenaga mempengaruhi jasad, maka bumi ini dah tak jadi sebagai halangan lagi. Kan? Ibarat kata macam kita tengok satu transformer tadi, bila overcharge, maka api dia tu akan sampai tembak keluar. Faham tak? Dia akan keluar daripada transformer tu. Macam petir lah, petir kan. Nah, petir tu berlaku bila awan yang bergerak menghasilkan cas tenaga yang sangat kuat sehingga dia tertembak ke bumi. Macam itulah. Disebabkan kekuatan yang tinggi, maka pergerakan seperti cahaya kilat bergerak. Jadi sebab tu wali-wali Allah ini secara fiziknya mereka beramal, peningkatan tenaganya tinggi. Sebab tu segala perkara yang luar biasa boleh berlaku ke atas diri mereka dengan izin Allah. Itu pegang dia, dengan izin Allah. Tetapi penjelasan secara fiziknya begitulah, ya. Ibarat kata wali-wali Allah ini, Allah izinkan mereka manipulate bumi yang bersifat jasad dengan berbanding tenaganya yang kuat dan tinggi tadi. Hasil daripada amal-amal zikrullah, amal-amal tazkirah Quran, ya, niatnya dan sebagainya. Ya, jadi itu penjelasan. Sebab tu wali-wali boleh kadang-kadang berada di 2-3 tempat dalam satu masa. Ya. Kadang-kadang tadi boleh terhasilnya sesuatu yang secara normalnya tak mungkin. Boleh jalan atas air contohnya, kan? Boleh terbang, boleh apa, ya. Tapi janganlah cari itu. Kalau kita berniat beramal nak jadi wali supaya boleh terbang, maka dah salah. Ya, iktikad kita dah salah, tidak mencapai apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah perintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Jadi dengan keikhlasan itu Allah mengasihani kita, menyayangi kita, Allah mengurniakan kita pangkat kewalian, maka kelebihan-kelebihan itu Allah akan bagi sendiri. Jangan cari. Itu kelebihan Allah bagi. Tapi penjelasan yang saya sebutkan ni adalah secara fiziknya, macam mana seseorang yang menjadi wali tadi boleh manipulate bumi ni. Bumi berlipat, ya, keluar air daripada tanah, datang rezeki, semuanya itu pemberian Allah. Tetapi dari segi fiziknya beginilah, ya, yang kita sebut kelebihan kewalian yang Allah berikan kepada mereka apabila tenaga mempengaruhi jasad. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, amalan yang keempat yang perlu kita amalkan untuk berlakunya peningkatan tenaga yang menjadikan kita ni seimbang, ya, seimbang mean sehatlah, ya. Bila tenaga merosot tu yang jadi sakit, ya. Kalau merosot, tenaga tu merosot jadi sakit, ya. Tenaga cukup jadi sehat. Jadi amalan keempat ialah apa? Doa. Ya, doa pun sama juga. Doa adalah sebutan, maka dia adalah bunyi. Betul tak? Kita kena doa sebut, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah aku, ampunkan dosa. Nampak? Jadi sebutan itu adalah bunyi. Ya. Dan kena ada fokus, iaitu cahaya. Kan Nabi sebut, la yaqbalullahu da'awatin, Allah tidak akan menerima doa-doa daripada apa? Orang yang qalbin ghafil.
Allah takkan menerima doa datangnya daripada orang yang hatinya lalai. Nampak tak? Mana bagi orang yang lalai, mana dia tak konsisten, dia tidak konsisten atau tak konsisten, tak tetap. Sebab tu doa perlu khusyuk. Khusyuk tu apa? Fokus. Fokus tu apa? Cahaya. Ya. Sebab tu doa ni adalah sebahagian daripada ibadah. Sebab tu kita kena berdoa dengan, kadang-kadang kita tahu berkerut dahi. Minta, ya Allah, ya Tuhan, aku mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Nampak tak? Kita sampai berkerut dahi ni pasal nak fokus. Fokus tu adalah cahaya. Sebutan doa itu adalah bunyi. Nampak tak? Jadi cahaya dan bunyi adalah sumber tenaga. Sebab tu dengan banyaknya berdoa, kita akan menjadi semakin kuat. Dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu dengan meminta, melafazkan. Ya. Jadi doa ni sebagai ibadah. Allah nak bagi, tak bagi tu hak Allah. Ya. Bermaksud dengan doa saja, dengan tidak mengharapkan apa-apa pulangan daripada doa itu, sekadar kita menyatakan saja berdoa, maka sudah mendapat kekuatan. Ya. Cuma kita ni orang awam, kalau sebut doa lebih kepada maksud meminta kan. Ya. Memanglah Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku nescaya aku akan kabulkan. Tetapi berbeza dengan para wali-wali Allah, mereka berdoa itu 99% doanya adalah puji-pujian. Hanya 1% saja adalah permintaan. Ya. Permintaan. Dia minta satu je. Itu pun sekadar memenuhi syarat doa. Mintalah. Paling tidak pun doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, doa sayyidud doa, penghulu kepada segala doa. Sebab tu kalau kita dengar guru-guru alim ulama, ya, kalau kita dengar juga contohnya doa-doa apa ni, kunut kan, kita doa kunut itu subuh tu. Ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Ya. Kebanyakan saja bukan. Kita baca Fatihah ya. Kita baca Fatihah. Suratul Fatihah. Ya, semua tu adalah bersifat puji-pujian. Doanya start daripada ihdinas siratal mustaqim, itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin, doa. Itu pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian. Ihdinas siratal, itu baru doa. Mana kalau ayat Quran suratul Fatihah itu 7 ayat, 6 ayat semua puji, 1 ayat saja yang berbentuk permintaan. Nak ceritanya, sebab itu doa itu sendiri adalah suatu amal ibadah kerana ia merujuk kepada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu doa dalamnya terkandung bunyi dengan kita menyebut lafaz doa, dan dia adalah cahaya kerana adanya khusyuk dan adanya fokus, maka akan datang kekuatan kepada tubuh kita. Ya. Dan kekuatan itu macam mana boleh datang? Ya, dari segi fiziknya, dari segi fizikalnya. Macam mana datang kekuatan itu? Ya. Ya, jadi kekuatan itu secara fizikalnya bagaimana? Ya, kalau tengok dari segi tubuh ni, dari segi biologi pula. Tadi dari segi fizik, dari segi kimia, dari segi biologinya, dalam
badan kita ni, dalam kepala kita ni ada satu tulang yang paling halus. Tulang itu dinamakan tulang pineal. Bersambung dengan tulang belakang ni, ya, sehingga tulang yang kecil sekali, yang akhir sekali dipanggil tulang sulbi ataupun dipanggil koksik ni, itu ya. Ya. Tulang punggung, tulang ekor, ya. Koksik macam itulah, saya tak tahu ejaan dia. Ya. Jadi dalam sistem tubuh kita, apabila adanya kebergantungan, apabila wujudnya kebergantungan, maka daripada pineal sehingga ke sulbi ni akan keluarkan dua bahan. Satu hormon melatonin. Ya, hormon melatonin ni apa fungsi dia? Menimbulkan reaksi yang aktif ataupun yang peka terhadap cahaya, mana dapat melihat dengan terang, mendengar dengan tajam, tindakan tangan, ya, motorik sistem yang aktif, yang efektif, ya, yang efektif, itu peranan hormon melatonin. Dan yang kedua, tubuh kita akan menghasilkan graviti. Graviti ni mana dia tarik daripada tulang pineal sampai ke tulang sulbi, dia akan tarik tulang belakang kita jadi tegak, jadi kuat, dengan sebab adanya kebergantungan. Ya. Jadi kebergantungan ni pelbagai. Contohnya lah, ada orang yang bekerja di Shah Alam, duduk di Seremban. Maka dalam hatinya, dalam minda dia bergantung pada tiap-tiap 25 hari bulan akan masuk gaji RM3,000. Ya. Maka pergantungan dia tadi pada apa? Pada RM3,000 ni. Ya. So dia bangun pagi je pukul 5, terdetik dalam hatinya, aku kena pergi kerja, kalau tidak tak dapat gaji RM3,000. Nampak? Maka dia bergantung atas RM3,000 yang akan masuk akaun tiap-tiap 25 hari bulan. Menyebabkan dia akan bingkas bangun, dia mandi, ya, dia pergi kerja tadi contohnya naik motor, sejam perjalanan, sejuk, dia sanggup meredah. Ya, kekuatan datang dalam keadaan yang luar biasa. Mandi air sejuk, pandu atau tunggang motosikal Kapcai je C70, boleh naik sampai ke Shah Alam. Nampak tak? Mana datang kekuatan itu? Daripada pergantungan yang timbul dalam hatinya, akan mengeluarkan hormon melatonin, menjadikan dia itu begitu peka dengan keadaan sekeliling, dan menjadikan tulang belakangnya keluar graviti yang akan menguatkan badan dia untuk dia bekerja. Ini berlaku pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Cuba tengok bila hari Sabtu, hari Ahad, ada tak syarikat tu tuntut dia datang bekerja? Tak ada kan? Pasal cuti. Sabtu dan Ahad kan cuti. Maka mata dia akan sentiasa kuyu, pasal tak perlu pergi kerja. Hari ni cuti, buat apa nak bangun? Mata kuyu je. Dan tulang belakangnya sentiasa lemah, pasal tak ada tuntutan kerja nak pergi. Buat apa? Cuti. Maka rasa nak baring aja. Kalau dia dah berkahwin, isteri dia kata, bang bangun sarapan. Nantilah dulu. Hari cuti ni buat apa nak bangun awal. Kadang-kadang pukul 10 baru bangun. Nampak tak? Pasal apa? Melatonin tak keluar, graviti pun tak keluar, pasal dalam kepala otak dia dari Sabtu Ahad tak masuk dalam perkiraan gaji, tak perlu pergi kerja. Nampak tak? Nak cerita sebab itu tubuh kita secara biologi pun sangat bergantung kepada kebergantungan. Sebab tu orang yang bergantung dengan gaji ni, selagi ada gaji, ada kekuatan.
Macam sekarang lah. Kena PKP ni, nampak orang semua rasa tak larat nak keluar bekerja, tak larat nak buat apa-apa pasal sumber pendapatan dah tertutup. Semua akan berbaring aja di rumah. Aku nak buat apa lagi? Office dah tutup, bisnes tak boleh buat, aku tak mungkin lagi dapat income. Maka badan dia akan lemah, motivasi dia merosot, matanya asyik mengantuk, badan asyik keletihan, pasal pergantungan sudah tidak ada. Nampak tak? Tetapi bagi orang yang ada kuat pergantungannya kepada Allah, ya, pergantungannya kepada Allah, dia tahu bahawa rezeki itu Allah yang beri. Yang penting kita keluar bekerja aja. Ya. Macam saya sendirilah sebagai contoh mudah. Sekolah tutup. Pelajar tak ada. Ya. Kelas online, tak tengok muka budak pun. Tapi kerana rasa tanggungjawab yang Allah telah lantik aku sebagai mudir, kena sampaikan ilmu. Walaupun cuti kena sampaikan ilmu, sebab ini amanah Allah. Maka datang juga. Pagi pukul 8 dah datang, kadang petang balik, duduk kat pejabat ni, menyampaikan ilmu. Termasuklah rakaman kita hari ni, menyampaikan ilmu. Walaupun tak ada income pun. Sebab income rezeki ni Allah punya kuasa. Yang Allah suruh kita bekerja. Tak dapat apa pun kita kena buat kerja. Paling tidak kita dapat pahala daripada Allah. Ya, rezeki itu dia akan uruskan. Sampai masa keperluan, rezeki akan datang. Ya. Terbukti tahun lepas, setahun pun PKP, income pun tak ada, sekolah pun tutup, hidup lagi sampai sekarang, gemuk lagi. Nak ceritanya bahawa bila ada pergantungan kepada Allah, hormon ni akan terus keluar, graviti akan terus keluar, kita akan terus bersemangat untuk bekerja mencari keredaan Allah. Rezekinya akan Allah bagi. Ya, kita tak akan pernah lemah. Berbeza dengan orang yang hidup bergantung dengan makhluk. Duit ni makhluk, pekerjaan tu makhluk. Bila pekerjaan tak ada, duit dah tak ada, semangat pun luntur, tak boleh buat apa-apa, kemurungan di rumah, terbaring, tak buat apa-apa. Nampak tak? Jadi inilah ceritanya bahawa bagaimana sihat dengan syariat melalui rahsia pertama syahadah, melalui 4 amalan, maka akan mendatangkan keseimbangan tenaga yang datang daripada cahaya dan bunyi, menjadikan tubuh kita akan sihat insya-Allah dengan pertolongan Allah dan kehendak kuasanya juga. Sekian dulu untuk ya penerangan sihat dengan syariat bagi siri yang keempat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bersambung lagi untuk siri yang berikutnya untuk mengetahui rahsia yang kedua, iaitu rahsia salat sihat dengan syariat. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.